Jadi kita akan teruskan dengan subtopik kita hari ini, tajuk yang baru. Oke, kita lihat dahulu hasil pembelajaran hari ini. Oke, di akhir pembelajaran ini, murid berupaya untuk mengenal locus dalam situasi kehidupan seharian dan seterusnya menerangkan maksud locus dengan betul. Oke, ini ada satu hasil pembelajaran untuk hari ini. Oke, jadi kita masuk. Oke, ini locus. Oke, kita lihat. Oke, locus ialah satu surihan atau lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oke, locus ini adalah satu surihan ataupun lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oke. Oke, kita lihat. Oke, bentuk locus 2 dimensi. Oke, bentuk locus 2 dimensi boleh dilihat dalam bentuk garis lurus, lengkok ataupun lengkung. Oke, satu lagi. Oh, excuse me. Satu lagi di sini bulatan. Bentuk bulatan. Oke. Inilah bentuk locus ini dalam 2 dimensi. Oke, jadi terlihat contoh locus nih dalam kehidupan sebenar atau kehidupan seharian kita yang digunakan. Kita lihat. Oke, yang pertama kita lihat nih. Basikal nih. Basikal. Sekeping pelekat warna dilekat pada tayar basikal seperti yang ditunjukkan di sini. Nampak dekat tayar depan nih. Tayar bagian depan nih diletakkan satu pelekat di situ. Satu pelekat. Oke. Oke, jadi kalau apabila berjalan, bentuk yang dihasilkan apabila tayar ini bergerak, apabila tayar ini bergerak, bentuk yang dihasilkan oleh pelekat itu ialah suatu bulatan seperti raja di bawah. Apabila tayar ini bergerak, dia akan menghasilkan satu bentuk bulatan. Satu bentuk bulatan seperti yang gambar ini tunjukkan. Dia bentuk satu bulatan penuh. Bulatan penuh lah. Oke, itu yang pertama. Oke, yang seterusnya kita lihat. Kita lihat dahulu yang bagian sini. Gambar raja di bawah menunjukkan sebiji bola yang ditendang oleh seorang pemain bola sepak. Nampak? Pergerakan suatu titik pada bola tersebut menghasilkan suatu lengkung. Nampak di sini dia tendang bola ni dia menghasilkan satu lengkung lah, menghasilkan satu lengkung. Seterusnya kita lihat di sini gambar raja di bawah menunjukkan suatu roket yang sedang dilancarkan. Gerakan suatu titik pada roket tersebut akan menghasilkan suatu bentuk garis lurus. Nampak titik di sini? Kalau roket, apabila roket dilancarkan, dia akan bergerak ke atas, bergerak lurus ke atas. Jadi kita letakkan satu titik di sini, dia akan menghasilkan satu bentuk garis lurus ya. Bentuk garis lurus yang mana dia adalah salah satu bentuk locus. Itu adalah bentuk locus yang kita boleh lihat dalam kehidupan seharian. Kalau kita boleh tengok dia dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita pergi kepada satu persatu kepada contoh. Contoh, jadi kita lihat titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar seperti dalam rajah berikut. Terangkan dan lakarkan locus pada titik C. Titik C. Dia letakkan satu titik di sini dekat salah satu bilah kipas ni. Dia letakkan salah satu titik. Di sini. Kenapa di sini dia letakkan di sini? Dan kipas ni berputar. Dia akan berputar. Jadi, bentuk yang terbentuk, locus yang terbentuk ataupun bentuk locus dia nanti apabila dia berputar, nampak di sini locus dia berbentuk bulatan. Locus dia akan membentuk satu bulatan. Satu bulatan lah. Dia akan membentuk satu bulatan yang berdasarkan
berdasarkan gambar aja ni lah. Okay, dia berputar, dia akan bentuk satu bulatan. Daripada titik ni, okay, dia putar dan dia akan balik semula ke sini. Dia akan menghasilkan satu bulatan penuh. Lokus dia, kita boleh katakan di sini, kita terangkan lokus dia ni. Lokus dia adalah berbentuk sebuah bulatan. Okay, sebuah bulatan. Okay, ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Okay, kita lihat contoh yang seterusnya. Okay, raja di sebelah. Okay, ni. Raja di sebelah menunjukkan sebatang tiang MN. Ni tiang MN. Okay, jadi sekeping papan berbentuk segi empat tepat PQRS. Okay, ni papan dia. Ini papan PQRS. Papan dia. PQRS. Ini papan dia. Okay, disambung dengan tiang itu dalam keadaan papan PQRS boleh digerakkan. Papan ni dia boleh bergerak lah. Boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Okay, jika sisi PQ diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN. Okay, apakah bentuk tiga dimensi yang akan terbentuk? Okay, dia cakap, okay, jika sisi PQ ni dia diputarkan 360 darjah, okay, apa bentuk tiga dimensi yang kita dapat? Okay, PQ ni apabila dia diputarkan, okay, apabila PQ ni diputarkan, dia akan membentuk satu bulatan lah. Satu bulatan. Membentuk satu bulatan, dia akan sampai balik ke sini semula. Sebab dia putar dalam 360 darjah kan. Okay, di atas, bawah pun sama. Dia kan titik Q dan titik P ni dia selari. Dia sama, kedudukan dia sama. Jadi, dia akan hasilkan bentuk yang sama juga bagian bawah. Okay, jadi tinggal kita tambahkan satu garisan. Okay, sini kita lihat. Dia akan terbentuk satu. Kalau kau nampak, dia akan membentuk satu bentuk silinder tegak. Okay, bentuk yang dihasilkan apabila sisi PQ diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN ialah bentuk silinder tegak. Nampak kan? Di sini titik PQ tu, di sini PQ garis sisi PQ ni bila dia diputar, dia akan membentuk satu silinder tegak. Okay, kenapa bukan dia bulatan? Sebab di sini dia gerakkan satu sisi yang panjang ni. Satu sisi yang panjang bukannya satu titik. Tapi dia satu sisi. Jadi dia akan bentuk bentuk dia yang terbentuk silinder lah. Silinder tegak. Okey. Itu untuk contoh yang kedua. Okey, faham kan? Kalau kamu ada apa persoalan, tak faham ataupun kamu tertinggal, kamu boleh terus tanya cikgu lah. Okey. Ni, okey, soalan kedua, contoh kedua. Seterusnya kita pergi kepada, okey. Raja di sebelah menunjukkan sebuah tiang MN. Okey, sebuah tiang MN. Okey, sekeping papan berbentuk segi empat, berbentuk semi bulatan PQR. Ni papan dia berbentuk semi bulatan PQR. Okey, disambung pada tiang itu dengan keadaan papan PQR boleh digerakkan. Okey, jika papan PQR diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN, apakah bentuk tiga dimensi yang akan terbentuk? Ni dia sama saja, hampir sama dengan soalan contoh yang kedua tadi. Tapi contoh kedua tadi dia berikan kita satu papan bentuk segi empat tepat. Tapi di sini dia berikan kita untuk contoh ketiga dia berikan kita papannya berbentuk semi bulatan PQR. Okey, jadi situasi dia sama saja. Dia beritahu kalau papan PQR ni dia digerakkan diputarkan 360 darjah. 360 darjah dia tanya bentuk tiga dimensi apa yang akan terbentuk. Okey. Kalau kita putarkan papan PQR ni dalam bentuk 360 darjah, kita putarkan dan kita akan dapat lihat bentuk yang terbentuk di sini adalah bentuk sfera. Okey, nampak? Bentuk yang dihasilkan apabila papan berbentuk semi bulatan, PQR ni dia diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN.
Okey. Bentuk yang terbentuk ni adalah bentuk sfera. Bentuk yang kita dapat adalah bentuk sfera. Ingat ya, MN ni dia tidak akan bergerak. Sebab dia tiang, dia tidak boleh bergerak. Yang bergerak hanyalah papan ni saja. Dia mengelilingi tiang MN ni dan akan membentuk sebuah sfera ni lah. Okey. Okey, faham kan? Okey, faham? Okey. Itu adalah serba sedikit macam mana locus ni apa. Okey. Apa bentuk yang terbentuk. Locus kalau kita aplikasikan locus ni. Kita nampak bentuk yang terbentuk. Bentuk 3 dimensi yang akan terbentuk. Tadi lagi kita tengok bentuk-bentuk dalam locus dalam 2 dimensi ni. Dia akan bentuk nampak sini pertama tadi. Yang pertama okey, dia bentuk bulatan. Okey. Lepas tu ni bulatan ni okey, bulatan. Lepas tu yang kedua kita nampak dia membentuk sebuah silinder tegak. Ni dalam 3 dimensi. Yang tadi tu dalam 2 dimensi lah. Dan yang ketiga tadi kita nampak dia membentuk sebuah bentuk sfera. Okey, ni pun dalam bentuk 3 dimensi. Okey, itu adalah serba sedikit mengenai kefahaman mengenai locus. Okey. Kita pergi seterusnya kepada kesimpulan. Okey, hari ini kita belajar sikit saja berkenaan dengan pengenalan locus lah. Pengenalan locus. Kita pergi kepada kesimpulan. Kita lihat ada 2 di sini. Okey, yang pertama, okey, locus ialah satu surihan ataupun lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey, ini adalah maksud locus lah. Maksud locus. Okey, seterusnya locus dalam kehidupan sebenar kita boleh lihat dia seperti dalam pergerakan sebiji bola yang ditendang tadi. Pergerakan sebiji bola yang ditendang tadi ataupun macam kita nampak lihat tadi pergerakan tayar basikal. Tayar basikal yang kita letakkan dia ada satu titik di sini, satu pelekat dan kalau apabila tayar itu berputar 360 darjah, dia akan membentuk satu bulatan. Sama juga lagi satu macam pergerakan roket tadi. Pergerakan roket apabila kita letakkan satu titik dekat roket tu, okey, apabila dia dilancarkan, kita akan nampak dia akan membentuk garis lurus lah, membentuk garis lurus apabila roket itu dilancarkan. Akan membentuk satu garis lurus locus dia. Okey. Itu untuk bagian kesimpulan lah. Okey, jadi seterusnya kita masuk kepada kerja rumah. Okey, kerja rumah ni dia tak susah, mudah saja. Dia untuk melihat kefahaman kamu apa yang kita belajar hari ini tadi. Okey, semua ada tu dalam latihan ni. Okey, buat uji minda 8.1A muka surat 202 buat soalan nombor 1. Buat soalan nombor 1. Okey, nombor 1 dan uji minda 8.1B muka surat 203 buat soalan nombor 1 juga. Okey, dalam buku teks lah. Dua-dua ni ada dalam buku teks. Okey, hantar seboleh-bolehnya jam sebelum jam 12 malam ini. Tapi kalau kamu ada halangan apa-apa, halangan kalau kamu hantar lewat, tak apa, cikgu akan terima juga. Tapi seboleh-bolehnya lah hantar sebelum jam 12 malam ini. Okey, rasanya itu saja. Serba sedikit berkenaan pengenalan locus ni. Pengenalan locus, kita lihat tadi maksud locus dan apa kegunaan locus ni ataupun kita nampak penggunaan locus dalam kehidupan sebenar kita, kehidupan seharian. Okey, jika kamu ada sebarang persoalan, ada yang kamu tidak faham ataupun tertinggal, boleh terus berhubung kepada cikgu lah. Tanya dalam grup WhatsApp ataupun WhatsApp cikgu secara personal. WhatsApp cikgu secara personal. Rasanya itu saja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi join kelas cikgu ni.
Oke, join kelas cikgu. Oke, selamat belajar. Oke, sekian. Terima kasih.